Okay, Assalamualaikum semua dan hai. Bertemu lagi kita untuk kelas Shopee yang ketiga pada tahun ini. Okay, so yang ketiga kita akan belajar macam mana kita nak upload produk. Okay, tapi kita takkan sekadar nak upload saja-saja je. Jadi saya akan share bagaimana kita nak upload produk tu dengan lebih berkesan. Paling tidak, kita dah lakukan mengikut guideline yang Shopee dah berikan kepada kita. Ilmu yang telah kita ada. Bukan sekadar kita just upload je produk ni kemudian kita biarkan. Kalau boleh, biarlah kita upload tu sesempurna yang boleh. Okay? Sedetail yang boleh. Okay? Efektif yang boleh. Jadi dari apa yang saya akan share ni ada juga sedikit sebanyak daripada Shopee Education sendiri. Saya ada share macam mana anda nak pergi ke Shopee Education Hub. Okay. Baik. Untuk tajuk hari ni, ada beberapa perkara yang kita kena consider bila kita nak upload produk. Okay. Satu, yang pertamanya ialah title tu sendiri, tajuk tu. Ataupun namanya ialah listing. Okay. Ya. So, title ataupun namanya listing. Jadi kalau anda nanti bila masuk dekat Shopee Seller Center, bila dia ada tulis listing, mungkin anda tak faham apa benda tu kan. Jadi sebenarnya listing tu ialah tajuk lah. Tajuk dia ataupun kita punya produk tu lah. Okay. Okay. Kita perlukan at least lah yang bagus lah nama produk tu, brand. Kita perlu letak nama produk yang betul. Let's say anda menjual makanan kan, makanan frozen, Milo. Nama dia Masah-Sah Milo. So letak nama Milo. Tapi bila kita jual produk yang banyak persaingan, ia akan memerlukan lebih banyak lagi permainan dalam kita punya listing tu. Okay, kita tak boleh sekadar nak letak Milo. Bukan tak boleh, boleh je nak letak Milo. Tapi kita akan bersaing lah dengan beribu lagi ataupun beratus seller yang menjual produk Milo. Okay, jadi ada banyak kategori, banyak aspek yang kita perlu buat yang akan menjadikan Shopee ni lebih mudah untuk pilih produk kita berbanding produk seller lain. Okay. Selain daripada faktor-faktor luar yang menyebabkan kenapa seller ni lebih baik daripada kita. Okay. Faktor luar tu kita akan cakap kemudian lah. So hari ni kita hanya akan belajar cara untuk upload produk ataupun upload listing kita di Shopee. So kita perlukan nama produk, kita letak brand. Sebab kadang-kadang orang tu dia tak ingat nama produk tu apa, tapi dia ingat brand. So dia akan search for that brand. And then USP, unique selling point. Ataupun keyword. So apa keyword yang anda boleh dapat daripada produk yang anda jual tu, so anda boleh masukkan dalam title anda, tajuk anda tu Okay. Kategori yang betul mengikut Shopee, bukan kategori yang betul mengikut diri anda. Anda mesti kategorikan produk tu mengikut apa yang Shopee dah tetapkan. Okay. Jika kita jual buku, dia mesti dekat buku. Kalau e-book, dia mesti dekat e-book. So dia ada dia punya, bila kita letak kat kategori yang betul, dia akan ada dia punya description yang mengikut kategori tersebut. So kita kena isikan. Kemudian kita pergi kepada description. Bila kita dah letak title, kita kena masukkan kategori, kemudian kita kena masukkan description. Okay, ada setengah orang, setengah seller, dia memberikan description yang memang lengkap. Bila kita baca, kita faham. Let's say dalam 100 orang yang baca, mungkin ada 1-2 orang yang akan tanya. So means dia punya description tu dah lengkap. Dah bagus lah. Tak adalah orang yang tanya je setiap masa kan, ni apa. So dia dah letak copywriting dia dah letak apa fungsi
produk tu. Jika baju, apa fungsi baju tu. Jika jual pen, apa fungsi pen tu. Jika jual jam, apa saja yang dia jual, dia dah letak the complete version untuk function tu, supaya bila orang baca, orang tu okey, apa yang dia perlukan ada dekat produk tu. Okey. Jadi kita dah sediakan apa yang patut, sebab diorang ni, ada orang dia tak akan tanya kita setiap masa. Kita pun tak nak orang tanya kita setiap masa. Kalau semua benda nak tanya, jadi dia akan jadi ibarat kita berjual dekat Facebook, kan, media sosial tu, di mana kita letak gambar je, orang dia tanya ni untuk apa ya, ni untuk apa ya. So bila kita menjual di Shopee ataupun e-commerce, kita harus memiliki mindset di mana apa yang kita letak sudah cukup lengkap, details, di mana bila orang tengok tu, dia dapat rasa semua sekali. Dia dapat lihat apa yang dia nak lihat, dia dapat baca apa yang dia perlukan untuk dia beli. Jadi, description ni sangat penting untuk anda lengkapkan. Okey, isikan segalanya yang tanpa ada butiran yang tertinggal. Okey, jika ada warranty, jika ada servis after sales, anda letak dekat situ. Itu semua adalah win untuk diri anda, untuk kedai anda. Okey. Kemudian kita gunakan hashtag. Hashtag ni Shopee dah sediakan untuk kita letak 18 maksima. Jadi gunakan hashtag di dalam kita punya description. And then kita akan tengok cover image yang bagus. Kita akan belajar tentang number of image, okay, pro and cons, and then video. Okay, so kita terus go untuk cara upload and produk kita. Okay, dalam video ni saya tak tunjuk cara anda upload produk menggunakan apps. Okay, sebab saya kurang menggunakan apps. Okay. Jadi untuk yang apps dia lebih kurang je, cara dia lebih kurang je sebenarnya. Bila anda dah tahu dia punya key point, jadi anda tak kisahlah anda nak upload daripada handphone anda ke, daripada PC anda ke, ia sama. Okay. So kalau sini, ini ialah kita punya Shopee Seller Center. So kita pergi dekat produk lah, dekat tepi ni kan ada tulis produk. Ada juga new product. So saya tekan tadi my product. And then macam ni kosong kan, kedai baru. So kita letak add new product. So kita tekan. So first thing yang kita kena letak tadi ialah product name. Okay, product name, title, listing. Itu semua anda kena letakkan. So kita boleh letak sebanyak 120 patah perkataan. Tak boleh empty lah, mesti kan ada tajuk. So apa yang kita nak jual? So anda harus letak tajuk yang macam saya kata tadi, nama produk. Okey, mungkin satu soalan ialah kita nak pakai huruf besar semua ke? Ataupun huruf kecil ke? Ataupun macam mana format yang kita nak gunakan untuk namakan produk kita ni? Okey, anda ada dua cara. Anda boleh letak sama ada nama gunakan caps lock. Okey. Contoh, okay, nama produk. Lepas tu brand. And then unique selling point. Okay. Okay, unique selling point dia, USP. Nampak saya dah tak ingat dah cara kerja unique tu. Okay, ataupun keyword lah, paling senang. Keyword, kata kunci. Anda boleh guna semua huruf besar dan masukkan apa yang penting, supaya sekiranya orang mencari kata kunci tersebut, anda punya produk ni akan dilistkan sekali. Okay. So sangat rugi sekiranya anda hanya letak nama produk sahaja. Dan elakkan letak nama-nama yang saya bagi contoh lah. Okay, kita boleh tengok dekat sini kan, seller-seller lain punya
Okey, apa yang dia gunakan? Dia guna, let's say ni dia jual telekung. Zara Aulia ialah dia punya brand. Okey, ni dia letak telekung Zara Afia Premium. Ada free box. So, free box ni adalah antara dia punya bonus. Okey, ini adalah nama produk dia. Zara Aulia ialah dia punya brand. So, anda harus tengok yang mana satu dia punya key selling untuk anda punya produk. Okey. Yang ni, apa yang diterangkan? Dia terangkan size. So, bila orang tengok kan, satu orang akan tengok gambar. Dan orang akan tengok size. Bila benda yang kita beli ni perlu ada size, bila orang tengok, orang tu dah letak terus, okay, M to XL. So, dia size orang tu ialah L. So, confirm lah dia boleh tekan, dia akan tekan sebab ada size di dalam tu. Dan dia mungkin berkenan dengan gambar tu. Okay, dan gambar ni menunjukkan ada banyak warna. Okay. So, samalah juga ini. Ready stock. Orang pun suka juga dengan term ready stock. Tapi, kalau bolehlah ready stock ni, sekiranya anda sudah habis, contohnya listing ni kan, listing ada 120, anda telah meletakkan semua keyword dia, dia punya nama produk dia, brand dia, dan masih ada lagi baki untuk anda isikan. So, anda boleh je letak ready stock. Cuma, kadang-kadang tu bila kita nak bermain dengan keyword, search keyword ni, kalau kita type ready stock, confirm akan keluar orang-orang yang pakai ready stock. Tetapi, dia tidak targeted. Okay, dia tidak targeted. So, anda boleh letak terpulang ataupun anda tak letak. Sama juga kalau kita nak letak free gift, macam free box. So, ini je lah dia punya USP, antara USP dia. So, ni mungkin adalah dia punya USP. So, bila orang tengok ready stock, orang akan terus beli. Okay. So, ini, so kita go through juga. Macam, so, anda boleh tengok lah yang ni Nestle. So, apa yang dia letak kat sini 1.3 kilo. So, orang tahu. Ini dia cara dia buat poster. Jadi, bila kita nak upload, kita juga sebenarnya kena ada pemikiran macam mana. Kita harus ada pemikiran untuk check macam mana orang lain buat dia punya marketing. Okay? Cara dia buat marketing dia di Shopee. Macam mana dia boleh dapat 1.7k. Macam dia boleh dapat 1.9. So, kita boleh study dari situ. Okay. Okay. Ini contohlah disebabkan saya akan buat. Sebabkan kita nak go through. Jadi, kita letak sekali lah. Terus, saya katakan satu produk dekat saya punya kedai dummy ni. Okey. Macam saya kata tadi, tulisan ni terpulang. Sama ada anda nak letak huruf besar untuk menyatakan sesuatu, contoh ready stock, ataupun huruf besar untuk menyatakan brand, anda boleh buat macam tu. Ataupun anda boleh letak macam ni. Okey, huruf besar untuk permulaan. Wireless, W besar, Bluetooth besar. Okey. Ataupun tulis semua besar. Elakkan guna tulisan kecil. Semua sekali. Ini menunjukkan ketidakformaliti ataupun macam kalau biasa saya belajar dalam buat ads, Google Ads ke, ataupun kita buat Facebook Ads pun sekalipun, kita akan belajar cara menulis dia punya title tu supaya nampak pro. Okay? Kalau kita letak tulisan kecil ni, dia tak memainkan peranan. Even kalau Google Ads pun dia akan ambil tulisan tu. Mesti tulisan besar dekat depan and then yang lain tu kecil. So, saya akan letak Sahabat Inno. Saya ada jual Al-Quran tagging. Okay, Sahabat Inno. Okay, ini ialah brand. And then barulah saya letak apa benda yang saya jual tu. So, saya jual Al-Quran tagging. And then apa lagi kita nak letak? Al-Quran tagging tu, Al-Quran tu ada tagging. Okey, kita boleh letak Al-Quran tagging ataupun kita boleh letak Al-Quran siap tagging pun boleh. Kemudian kita akan letak size. Adakah Al-Quran tu ada nama dia? Okey, mungkin ada nama dia.
So kalau macam ni Al-Quran tagging A6. A6 ni dia kecil. So kita kena tahu apa yang sama ada kita buat research melalui Google Trends ataupun kita buat research melalui apa yang mungkin HQ dah buat research sendiri kan. Mini Pocket ke, mini Al-Quran ke. Orang suka Al-Quran ni sebab dia ada tajwid berwarna. So itulah unique selling point untuk Al-Quran Humairah. Okay, so kita boleh letakkan dah dekat situ. Sahabat Inul, Al-Quran tagging. So kalau let's say kat sini kita ada jumlah tagging yang kita letak. So kita boleh letak lah jumlah tagging dia 198 tag dan 383 tag. Al-Quran terjemahan tajwid berwarna. Ni contoh lah. Okay. Simbol dan. Saya tak pasti simbol dan ni ada ke tak. Kita boleh check lah. Search for dan. Keluar tak? Tak ada pun. So possibly anda menggunakan, tak perlu langsung guna pun tak apa. Anda boleh letak atau. Orang takkan cari atau simbol ke. Sebenarnya bila search dia tak keluar kan. So anda tak tulis pun tak apa. Okay, tak tulis pun tak mengapa. So dekat sini kadang bila kita bila Shopee ni dikenal, dia akan terus keluar dia punya recommended kategori. Ada setengah dia memang tak akan keluar. Means sama ada Shopee tu sama ada tajuk kita tak memberikan gambaran kepada Shopee apa kategori yang Shopee patut recommend kan untuk kita. So kalau tak keluar, so kita sendirilah yang kena go through dekat bawah ni. Yang dekat sini. So kita kena go through sendiri apa kita punya kategori. So anda kena make sure kategori anda adalah betul. Sekiranya tidak, nanti akan dia akan keluar macam warning lah, review. Di mana kita harus perbetulkan kita punya kategori. So kalau dekat sini dia keluar recommended, saya akan pakai yang ni lah, religious book. Okay. Jadi bila anda lihat, saya masih ada lagi baki untuk saya lengkapkan full. Anda boleh biarkan ataupun anda boleh isikan. Macam saya kata tadi, mini Quran. Dan anda boleh juga meletakkan nama tajuk bercampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Lihat pada cara kita sendiri search. Kita kena anggap diri kita ni sebagai customer. Dan bila kita search something, kita letak nama apa? Kita guna English ke kita guna bahasa Melayu? So yang mana nama tu lebih melekat? English ke Melayu? So anda akan letakkan sekali keyword tu di dalam anda punya product name ni lah. Okay. Dan saya suka letak last kali lah nama kedai. So saya akan letak last kali nama kedai huruf besar. Saya suka letak huruf besar. Ini kan. So kalau ikut kat sini tak cukup, saya mungkin akan buang yang ni lah. Ataupun saya tak letak terus. Favorite saja, Muslim Store. Okay, siap untuk yang ni. Then saya pilih book, religious book. Ada satu lagi kategori yang saya boleh pakai ialah others. Religion and belief, others. Yang ni pun saya boleh letak juga selain daripada menggunakan books tadi. So saya tekan next.
So, bila dah siap nama dan juga kategori ni dah siap, so product description, apa yang anda nak letak? So, kita akan letak berkenaan dengan kita punya produk. So, apa keterangan mengenai tagging? So, kalau untuk kes saya ni, apa itu tagging? So, kita kena terangkan pada customer, terangkan mengenai apa yang kita usulkan tadi. Okey, iaitu tagging. Apa itu tagging pada Al-Quran? Okey, so kita kena letak yang tu. Kemudian kita kena letak bila kita kata A6 kan, kita kena letak saiz Al-Quran. Dan bila kita letak saiz, kadang-kadang ukuran tu tak memadai. So kita perlukan gambar yang menunjukkan apa beza saiz A6 dan apa beza saiz yang lain. So mungkin ada A6, ada B6, ada A5, ada A4. Mungkin orang lebih kenal dengan A4, kita boleh bandingkan saiz A6 dengan saiz A4. Kita boleh letak apa kelebihan Al-Quran Humairah. Okay, kita letakkan dekat sini. So kita letakkan keterangan dia. And then kita letak apa bonus sekiranya dia order. So bonus yang kita boleh offer, yang bila dia tekan kita punya, let's say masa tu customer tengah go through 2-3 kedai. So antara 2-3 kedai, termasuk kedai kita, dekat kita ada bonus. Okay, kita ada tawarkan something. Sama ada kita tawarkan voucher, kita tawarkan hadiah ekstra. Okay, kita tawarkan speeding shipping. Kan? Jadi itu ialah dia punya benefit lah. So kalau orang tu baca, dia kata okay, kita beli dekat kedai ni lah. Okay, bonus ataupun USB selling kedai anda. And then kita gunakan hashtag. So hashtag maksimum ialah 18. So ada letak hashtag yang berkaitan. Contohnya macam ni, sahabat Inul. So apa lagi? Al-Quran Tajwid. Kan? So anda letak yang berkaitan dengan anda punya produk. So elakkan letak hashtag yang tak berkaitan. Contohnya baju kurung. Okay, so dia tak ada kaitan. Baju kurung dengan Al-Quran tak ada kaitan. So kalau boleh jangan gunalah. Okay, so kita pakai yang berkaitan saja, buat sampai 18. And then kita namakan brand. Sekiranya ada brand anda dekat sini, anda letak. Macam ni, Al-Quran ni daripada Humairah Publication. So letak dekat dia. Sekiranya tak ada dalam list anda, anda punya brand tu, so anda letak no brand lah. Okay, letak no brand. Sekiranya tak tulis, sekiranya ada anda pakai. Macam tadi, kita pergi balik kepada Humairah. So kita setkan yang ni. Kemudian ada sales information. Sales information ni kita akan letakkan mengenai harga. Kita akan letakkan stok. Jadi kita letakkan sini. Let's say anda perlu letakkan harga yang akan ada diskaun. Yang macam potong-potong ni kan macam ni. RM83, diskaun RM39. So dekat sini, dia tak dibuat dekat sini tau. Dia akan buat dekat tempat lain. Dia akan buat dekat marketing. So akan buat dekat sini. Okay. Marketing. Okay. Dekat diskaun promotion. Tapi awalnya anda akan letak harga yang sebelum tu lah. Okay. Anda akan letak harga yang sebelum. Contohnya yang ni. Saya nak contohnya lah yang ni. Harga dia 100. Contoh contoh. 100, tapi saya nak buat diskaun nanti kepada RM45. Okay, jadi saya kena letak harga 100 dulu, kemudian saya gunakan diskaun promotion ni untuk buat macam ni. Yang anda lihat ni. Okay, sekiranya anda tak pakai pun diskaun promotion tu, memang tu harga dia, dia tak perlulah. Okay, so harga ni, sales information ni yang sekarang anda sedang lihat ialah untuk satu produk sahaja.
Sekiranya anda ada macam ini ada banyak warna lah. Okey, macam Al-Quran ni dia ada 5 color. Jadi saya nak customer terus beli mengikut color tu. Okey, dan saya dah letakkan tadi ada 198 dengan 383 tag. Kan? Jadi saya nak customer saya juga boleh pilih dia punya tagging. So macam mana nak buat? So anda buat nampak tak variation ni? So enable variation. Dan nampak tak bawah ni ada wholesale. Okey. Wholesale ni hanya boleh digunakan sekiranya anda tak pakai variation ataupun harga yang berlainan. Sekiranya ada harga yang berlainan, wholesale ni tak boleh pakai. Wholesale ni hanya boleh pakai sekiranya harga dia untuk variation yang anda buat ataupun tanpa variation harga dia sama je. Okey, dia tak boleh ada variation harga 100, lepas tu harga 200, dia tak boleh buat. So kita nak enablekan variation. So kita letak nama macam color. Okay, kita nak tengok setting. Satu lagi kita nak buat tag. So kita tengok apa yang keluar. Color. Okey. Kenapa saya cek ke bawah? Sebabnya kita dah letak bila customer tu pilih kan, dia nak pilih color kan, kita nak dia nampak warna tu. Kalau saya tersalah buat dekat variation, contohnya saya buat tag. Tag atas, bawah color. Kita tengok hasil dia. Dia akan jadi tag. So customer kalau dia tekan, dia tak nampak nanti color apa yang dia pilih. Dan dia akan memudahkan kita bila kita nak settlekan order customer. Okey. Jadi untuk case ni, bagi saya lebih penting untuk saya lihat warna apa yang dia nak membanding tagging apa yang dia pilih. So anda kena tahu untuk arrangekan yang mana anda nak masukkan. So yang ni saya pilih color dan bawah ni tag. So saya ada 198 dengan 383. So color kita ada hitam, merah, okey. Kelebihan lain ialah bila saya buat macam ni, saya menggunakan warna sebagai dia punya variation, saya boleh letakkan warna dekat sini. Okey, saya boleh letak warna dan saya boleh utilisekan produk image untuk meletakkan keterangan yang lain. Okey, kalau sini je lah tag, saya kena letak gambar warna dekat sini. So gambar warna sahaja dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun mungkin saya boleh buat details secara dalam satu gambar, satu poster seberwarna. Tapi kita nak lebih jelas. Saya lebih suka untuk letak lebih jelas. Jadi kalau saya nak letak lebih jelas, dia akan memakan 1, 2, 3, 4, 5. So hanya tinggal 1, 2, 3, 4 saja. Untuk saya letakkan gambar lain. Mungkin saya nak letak notice ke. Kan? Mungkin saya nak letak poster marketing ke. Okay, tak semestinya kita letak produk image sahaja. Kita boleh letak macam-macam. Kita boleh letak notice, kita boleh letak promotion yang kita sedang lakukan dekat kedai kita. So bila customer tengok kita sedang buat promotion, dia mungkin berminat untuk beli benda lain ataupun tengok benda lain. So produk image ni juga salah satu marketing yang kita boleh buat untuk boost sale di kedai kita. Okey. Jadi saya menggunakan pilihan color supaya saya dapat utilisekan ke 9 image yang ada. Okey, so kita dah 1819. Dan kita boleh terus letak produk video dekat sini. So produk video ni duration dia seminit saja, 1 minit saja, tak boleh lebih daripada 1 minit. Kalau terlebih dia tak akan berjaya upload lah. And then format dia mesti dalam MP4. Okey. So gambar, video dan cara anda arrange anda punya variation ni adalah sangat penting. Jadi kalau anda tak letak video pun tak ada masalah.
Ada setengah produk tak perlukan video. Tetapi ada setengah produk, video tu penting untuk orang lain lihat fungsi dia. Okay, ada setengah video tu dia akan tunjukkan produk secara real. Okay, so bila customer tengok, customer boleh nampak material dia macam mana, customer boleh nampak fungsi dia macam mana, cara guna dia macam mana. So bila dia tengok tu dia lebih berminat dengan kita punya produk berbanding orang lain punya yang tak meletakkan apa-apa. Ada setengah orang dia perlu lihat, dia perlu visualize semua tu, bagaimana cara dia. Jadi video ni ada sebagai anda punya boost kepada sales produk anda. Okay. So cover foto. So yang ni anda boleh letakkan harga lah. Macam saya ini price. Sekiranya harga semua sama, anda boleh terus letak sini. So apply to all. Tapi kalau harga tak sama, anda kena key in satu-satu lah. Okay, yang ni saya letak 95. Apply to all. Nanti saya ubah kemudian. Stock saya letak semua 10. So betulkan je macam ni. Saya lebih prefer pakai PC berbanding dengan apps. Okay, dah siap dekat atas ni. So kita nak go through ke product image. So product image yang saya kata tadi, kita nak pilih produk yang, kita nak pilih image yang kalau kita tengok tu kita terus nampak segala info dia. Okay. Poster yang memberikan anda semua informasi. Okey, kita contoh sini kita nampak yang ni tak perlu terangkan lah, snail ni kan. Dia je lah produk macam ni. So bila orang tengok ni hanya satu dia je, orang dah tahu ni produk apa. So yang ni dia tunjukkan details dia, apa yang rak ni boleh buat. Macam yang ni, nampak tak cara dia buat poster. Poster ni bila kita buat cover poster kita, satu dia mesti background putih. So elakkan untuk letak gambar background warna-warni, pink ke apa ke kan. Kalau boleh elakkan, gunakan background putih. Okey, sekiranya anda nak juga pakai, tak ada masalah. Okay, tapi kalau boleh biarlah orang lain bila tengok tu dia nampak. Macam yang ni kan dia guna background lain kan. Tapi dia tunjukkan berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Tunjukkan color-color yang available yang boleh kita pilih. So bila kita tengok kita rasa macam ada banyak pilihan warna. Macam menariknya ini. So mungkin kita akan beli dekat dia. Okay. So dekat sini yang ni dia tunjukkan apa yang kita akan dapat bila kita beli produk dia. So kita dapat exclusive box, kita dapat free telekong. So dia tunjukkan gambar satu dekat sini. Kalau let's say dia ada banyak warna, mungkin dia akan letak dekat sini lagi lah warna apa, warna hijau ke apa kan. Senaraikan apa dia punya warna yang ada, apa kelebihan dia. Macam ni 1 ke 3 tahun dia tulis. So orang tengok, orang nampak apa yang kita perlu bila kita nak beli. Kita tengok, kita nampak. Okey. Macam yang ni kan dia tulis apa. So dia letakkan semua dia punya corak dekat muka depan ni. Okey, yang ni pun simple je. Dia hanya terus grid kan. So untuk grid ni, nampak dia buat video ni macam mana alunan dia. So bila kita tengok pun kita suka, alamak bestnya cantiknya. Nampak tak perasaan dia tu ada. So ini dia punya cover foto. Slow pula. So apa dia buat? Ship today, local seller. So orang ni kalau boleh nak cepat. Kalau boleh tak nak beli dekat China kan. Lowest price. Okay, walaupun kita tak check pun lowest price ni sebenarnya. Kita tak check. Tapi bila dia letak tu kita rasa macam murah ni. Okay. And then kita tulis sini ready stock. Plus free gift. So benda-benda ni ialah benda marketing yang buatkan kita rasa nak beli dekat dia. Okay. Dia list, kalau dia letak satu je gambar, ini je letak kosong, ini je letak kan.
kita mungkin still akan browse lagi orang lain punya. Browse. Tapi bila kita dah terpandang satu, ship today. Padahal kita tak tahu pun betul-betul ke ship. Kadang kalau kita order pukul 5 takkan ship today. Kan? Tapi bila kita nampak ayat tu, dia dah memenangi hati sebilangan daripada dia punya prospek. Okay. So apa lagi dia letak? So dia letak inilah semua yang dia ada. Kita go through. Mungkin dia letak size. So apa lagi dia letak? Info. So benda-benda ni sangat diperlukan sebab orang lain akan check muat ke tak muat. So anda perlu letakkan apa yang penting dalam anda punya produk tu, apa yang penting bagi produk anda dekat gambar-gambar ni. Jangan letak satu gambar je, satu ni je. So orang nak tengok info dia kat mana, nak tengok saiz apa, ketinggian apa. So kalau orang tu semua keliru bila masuk dekat kita punya kedai, produk kita tu, so orang akan keluar balik. Okay, so kita nak elakkan orang keluar balik, kita nak orang stay dekat situ. Okay, so anda perlu letak gambar yang reasonable. So kita boleh tengok gambar-gambar dia kan. Dia ini template ni kira template lah, sampai sama kan template dia. So dia template kedai dia. Ni dia punya K&M ni lah dia punya apa? Dia punya brand. So dia letakkan dia punya brand kat sini. So dia letak berapa gambar yang dia ada. So untuk bra ni ada berapa warna, ready stock dan sebagainya. So ini semua ialah benda yang orang nampak, orang terus tahu. Okay, bentuk dia jelas. Okay, jelas. Okay, jadi anda dah tengok tadi macam mana anda nak marketkan anda punya produk. So cover foto tu mestilah benda yang bila orang tengok, satu jelas. Sekiranya anda menulis, anda ada tulis apa-apa dekat anda punya poster, tulisan tu pun memang bila anda tulis orang nampak. Kalau anda tulis orang tak nampak, so maknanya dia belum cukup bagus. So tulisan kena jelas. Jangan tulis kecil-kecil. Kalau orang tak nampak nanti dia tak jadi apa-apa juga. So gambar tu kalau kata material dia jenis ada bulu-bulu, mesti nampak material tu ada bulu-bulu. Okay. So untuk cover foto saya ni, saya boleh guna yang ni kalau saya nak. Tapi kalau saya guna yang ni, dia hanya menunjukkan akuan dengan 5 warna. Tapi saya nak tunjukkan tagging. Saya nak tunjukkan akuan saya tu ada tagging dekat akuan tu. Okay, and then saya ada tulis akuan tu ada 198 tagging apa semua kan. So kita nak tunjukkan benda-benda tu. So saya pakai yang ni. Saya nak beritahu juga customer yang benda ni ready stock. Saya juga nak beritahu customer yang kalau dia order dekat saya ni ada dia punya gift. Okay. Jadi apa lagi input yang saya nak letak? Saya suka letak notice. Kenapa? Sebab kadang-kadang tak semua benda yang kita tulis tu boleh tulis dekat description. Ada setengah benda yang kalau kita tulis panjang-panjang sekalipun, untuk info yang penting ada customer yang akan termiss info-info kita tu. Jadi anda boleh letakkan notis tu di poster gambar anda. Okay. So apa lagi yang anda perlukan untuk letak? So anda letakkan dekat situ. Okay, macam mana dia punya details, dia punya tagging kan. So anda letak. Okay. Sekiranya ada perbezaan untuk tunjukkan 383 tag, macam mana 198. So kat sini ada tulis beza dia 198 dengan 383. So kita letak dekat sini. Okay. Sekiranya ada gambar zoom, macam mana kulit tu pun kita letak. Okay, macam ni saya tak ada banyak gambar. So kiranya anda ada gambar lagi, so anda boleh letak lah. Okay, letakkan. Penuhkan untuk 8 image ni.
Dan tadi, jika anda perasan dekat presentation, saya ada tulis numbers of image. Okey, numbers of image, minimum gambar yang anda harus letak dekat anda punya anda punya produk ni, minimum ialah 3. Okey, minimum 3. 1, 2, 3. Okey. Tak kisahlah anda nak letak gambar ke, gambar produk ke, gambar notis ke, ataupun hanyalah poster kedai anda pun, tak kisah. Tapi minimum 3 produk. Okey, minimum 3. So number of image minimum 3. Okey. Anda boleh letak notis, anda boleh letak benda lain. Tapi pastikan dia lebih daripada 3 ataupun 3. Okey. Saya akan tunjukkan nanti ada satu optimizer listing yang Shopee ada buat. Dan kenapa saya kata kalau boleh letak banyak. Sama ada anda penuhkan ke 9 image dekat sini ataupun anda letak minimum 3. Okey, so yang ni color ni nak letak warna tak? So kita letaklah warna. Okey, warna hitam. Warna hitam macam mana? Warna merah. So customer pun dia tak buat silap. So kalau kita letak gambar yang betul, jadi kuranglah kesilapan kita post produk dia orang. Okey. Dan customer pun boleh lihat dengan jelas lah. So kita macam ni. So kita dapat ada lagi 4 gambar yang kita boleh letak. So saya kata tadi kita nak buat sebagai marketing kan. So marketing yang saya akan buat ialah saya akan letak size. Mana yang latest? Okay, saya akan letak dia punya marketing. So ini ialah marketing secara tak langsung. Bila customer tengok dia akan tahu, okay, rupanya saya ada berapa jenis tu? Ada 11. Ada 11 produk Al-Quran yang siap tagging. So dia boleh, so bila dia nampak ni dia akan go through yang lain. So mungkin dia akan beli produk yang kedua saiz A5. Mungkin daripada instead dia nak beli yang A6, dia akan beli saiz A4. Okay. Kemudian saya nak letak apakah perbezaan dia kalau yang ada tagging dengan tak ada tagging. So anda boleh letak. Okay. So bagi benda yang customer bila tengok tu dia faham. Perbezaan isi dalam Al-Quran. Okay, saiz Al-Quran. Macam ni. Okay, isi dalam dia macam mana. So anda boleh isikanlah semua ni dekat dalam ni ya. Okay. Kemudian letakkan dia punya berat yang sesuai. Untuk berat kalau boleh lebihkan 500 lah, 500 ataupun 300 gram sebab nanti anda nak packing. Anda nak balut. So kalau berat tu 500 gram. So bila anda dah balut semua nanti, bila timbang dekat courier kan, tak sama. Okay, so anda kena letakkan weight tu based on shipping weight. Bukan weight semata-mata kita punya produk saja. So kan ambil kira kita punya sellotape lah, kita punya pembalut lah. Okay, so anda kena ambil kira semua tu. Then letakkan parcel size, sekiranya anda letakkan. Macam ini. Kita untuk last time tu saya tunjukkan, untuk last video saya onkan JNT. Okey, jadi apa yang anda onkan dia akan keluar dekat sini. Sekiranya anda onkan ke semua, ke 4-4, so dia akan keluarlah ke 4 tu. So nanti kita go through balik yang tadi. So kita onkan yang ni. So ini ialah harga yang Shopee dah letak. Berapa sekiranya saya letak tadi 0.8. Kalau saya letak 1, masih samalah. So nanti dia akan jadi perkiraan. So 4.66 ni ialah dia punya 500 gram yang pertama. Ataupun 1 kilo, tak silap saya. So yang ni anda boleh letak. So cover video saya tak ada. So nanti saya akan letak kemudian. So sekiranya anda tekan je sini, dia akan pilih yang video lah.
Macam sekarang saya tak ada video, saya tak boleh letak kat sini. Okey, jadi kita pergi last sekali ialah others. Others, nampak tak ni pre-order? Pre-order no or yes. Sekiranya no, awak kena ship out dalam masa 2 hari. Excluding public holiday and courier service non-working days. So maknanya kalau cuti umum tak adalah. Ataupun bila courier tu bercuti. Okey, dia tak dikira. Sekiranya bekerja, anda kena post dalam masa 2 hari. So kalau untuk kes ni, macam ni shipping fee ni kan, nampak tak saya onkan ini? Ini bermakna kita menggunakan Shopee shipping logistik tau. Okey, bukan anda post sendiri, anda harus print AWB tu. Nanti saya akan tunjukkan yang lain dekat saya punya satu lagi. Okey, condition anda akan terangkanlah new ke use. Sekiranya anda perlukan masa untuk post, anda kena pakai yang pre-order. Yes. So, pre-order dia minimum start dengan 7 hari. Okey, bukan 3 hari, bukan 4 hari. Kalau anda letak, dia takkan keluar. Dia takkan jadi 7. Okey, so anda kena redha lah. Sama ada anda postkan dalam masa 2 hari ataupun sekiranya anda dapat postkan dalam masa 3 atau 4 hari, so anda perlu gunakan pre-order, yes, untuk mengelakkan anda kena penalti late shipment, mengelakkan daripada banyak sangat warning. So kita tak nak semua tu, benda tu tak bagus untuk kedai kita. So parent SKU anda boleh letaklah, sekiranya tidak, tak perlu letak. So bila dah siap semua, anda dah go through, anda dah letak semua maklumat anda kan, so anda boleh tekan save and publish. Save and delete bermaksud anda dah save tapi dia tak akan dipamerkan dekat kedai anda. Okay, dia tak ada. Orang lain tak akan nampak. So kita nak save and publish. Anda tekan yang ni. So berjaya. So inilah paparan dia. Okay, ini semua. So anda dah pun berjaya untuk add satu produk. So nampak tak ni ada optimize your listing. Tapi sebabkan kita ada satu produk je, saya tak tahu macam mana. Kita boleh tengok kat sini lah. Untuk produk kita tu. Okay, so dia under good quality. So nampak tak kat sini? Anda boleh tengok dekat sini. Kalau anda buka dekat apps, dia tak ada ni. Okay. Untuk kes selling coach, listing optimizer ni anda hanya boleh lihat dekat sini saja. Shopee Seller Center. Dekat apps tak ada. Jadi sangat bagus sekiranya anda terus buat dekat sini. So tadi kita punya listing tadi, short product name no. Kita dah gunakan product name yang bagus. Not in the wrong category. Description okay. Image okay. Pasal details pun okay. So tak ada masalah. Tapi saya nak tunjukkan dekat saya punya yang existing. So dekat existing saya ni memang ada yang tak okey dah silap saya. Kat mana saya lupa dah. Dekat Business Insight. Dekat Business. Okay, data. Okay, dekat Business Insight ni. Kita ada selling coach. Sorry, ni yang dekat dummy punya. So dekat sini. Ataupun paling senang kita buat dekat my product ni. So optimize your listing. So internet saya slow sikit. Kita tunggu kejap. Okay. So anda nampak daripada 98 ni 30 is to be improved. Nampak tak? Banyak to be improved. Okay. Antaranya ialah short product name. Okay. Apron, comel dan trendy kononnya. So memang tak ada sales pun.
Okay, wrong kategori tak ada. Semua saya buat kategori okay. And then ada short description. Short description maknanya description yang saya bagi tu tak cukup. So anda boleh tengok kat sini. Description yang diperlukan ialah 300. Sekurang-kurangnya anda perlukan 300 patah perkataan lah. Maksimum ialah 3000. Okay. And then to view image. Alright. So dia dah letak. Nampak tak sini? 1/3, 1/3. Saya ada tulis tadi kan minimum tu 3. So kalau boleh anda letaklah 3/4 ke. Okay. And then ada juga yang missing parcel details. Okay, fill in the parcel size. Okay, the parcel size tadi yang tadi saya tunjuk tadi yang dia punya length tu. Kita punya shipping. Let's say kalau kita pakai size parcel post laju tu, so anda dapatkan berapa size dia. Size M, berapa ukuran dia. So letak ukuran dia dekat situ. Okay, so yang ni anda boleh edit sajalah. So untuk sini anda edit je nanti. Betulkan balik. Okay. So training product, single product, top keyword. So dekat sini only 3 jet makeup. Okay. So dekat sini anda boleh tengoklah Shopee dah letakkan. So anda boleh belajar dekat sini. Apa dia punya trend. Okay. Dan gunakan data ni untuk diletakkan dekat produk anda. Jika bersesuaian, jangan letak pula Beyblade ni dekat kita punya Al-Quran. Okay. Ni je lah search index berdasarkan games, books and hobbies kategori. Okay, macam Al-Quran tadi mungkin ada dekat saya punya yang existing shop ni. So ada dalam kategori yang ni. Jadi dia termasuk Beyblade. Okay, padahal dia dalam kategori book. Tapi sebabkan dia orang buat kategori yang sama game, so nak tak nak kita terpaksa baca lah Ultraman Toys dan sebagainya. Okay. Dan Al-Quran ni yang nombor 9. So which is good lah. Dia ada listingkan sampai 30. Okay, so anda boleh semak dekat sini. So kita pergi balik. So tadi kita buat dah okay. Yang saya belum letak ialah video. Okay. Jadi kita cek balik adakah kita dah cover semua. Mana? Okay. So jadi belum kan saya tak tahu, so anda boleh letak kemudian. So kita dah cover hari ni, kita dah cover yang ni. Okay. Ni kita dah cover. So ni kita dah cover. So let's say anda letak kategori yang tak betul, nanti akan keluar nanti wrong listing. Okay. Kalau Shopee tak buat apa-apa, okay je. Kalau let's say dia review lama, itu yang leceh. Review lama ke ataupun mungkin akan keluar macam warning ke kan. Itu tak biasa. Okay, so yang ni pun kita dah cover. Hashtag kita dah cover. Cover image. Okay, cover image macam saya kata tadi, kita kalau anda jual produk yang ada banyak warna, anda letaklah sebanyak warna. Anda letak sekiranya ada fungsi, anda letak gambar-gambar fungsi yang menjadi key point kepada marketing produk tu. Okay, so kita belajar pasal marketing kan. Jadi kita kena tahulah apa yang kita nak tunjuk. Jangan sekadar letak meja je. Contohnya orang nak beli meja, orang nak meja yang macam mana. Kalau dia tengah cari study table, anda letaklah apa kelebihan study table tu, gambar tu. Kalau ada 3 warna, letak 3 warna. Okay, so letak yang sesuai. Let's say kalau just pencil. Pencil ni tak banyak sangat USP. So orang tahu so apa orang nak. Harga. Okay, mungkin orang nak lagi satu ialah apa brand dia. Kemudian anda jual hanya sebatang ke ataupun harga tu untuk satu bundle. Okay, jadi tak semua produk perlu buat macam mana yang saya tunjukkan tadi. So depends pada jenis produk yang anda jual. Okay. Dan itu akan mempengaruhi macam mana anda nak buat dia punya cover image. Dan letakkan sekali, macam tadi tulis hot sales, anda boleh letak ready stock, anda boleh letak local seller, anda boleh letak let's say dia beli pen, dia dapat free gift lagi. So benda-benda ni ialah marketing secara tak langsung yang anda letak dan paparkan dekat cover image anda.
So number of image minimum 3. Okay, ni kita dah. And then video kita letak tadi. Video seminit. Okay, dalam bentuk type MP4. Okay, so kita dah pun cover semua. So make sure bila anda nak upload listing, so anda dah ada dah semua ni. Okay, copywriting dan sebagainya. Kenapa dia kena beli, apa bonus dia, apa CTA dia kan. So ada letak kat situ. Okay, kalau boleh ayat tu jangan terlalu karangan sangat. Macam baca novel. Biarlah buat dalam bentuk point. Okay, buat dalam bentuk point supaya customer baca tu dia cepat faham. Kalau buat dalam bentuk karangan yang berjela-jela, nanti dia lentok pula kan. Nanti okay. Saya rasa kita dah pun habis dan kita dah pun cover untuk semua ni. So bila anda dah pun pandai, so anda boleh ni lah. Anda boleh lagi add new product. Untuk batch mass upload ni saya tak pandai. Okay, saya cakap terus terang, mass upload ni saya jarang guna. Sebab saya tak berapa pandai sangat. Dan saya tak suka nak guna link-link sebab dia pakai Excel. Okay, terus terang terus. Okay. Jadi kalau let's say anda suka cara yang mass upload, so anda akan, saya tunjuk je lah. Anda kena download dia punya template. So anda download template dia nanti. So dia akan terangkan apa dia punya guideline dia, kategori dia, macam mana template dia. So anda follow je. Dan dia punya key point dia tetap juga sama. Okay, key point tetap juga sama kat sini. Cuma beza dia, cara ni anda menggunakan Excel. Dan gambar dia mesti dalam cloud. Gambar dia berdasarkan link lah, sebab dekat Excel tak boleh nak letak gambar kan. So gambar tu anda harus letak di cloud untuk anda linkkan dan letakkan link tu dekat dalam template ni. Okay. So tadi saya nak share pasal shipping setting. Tadi kita punya produk tu cuma ada JNT je. So let's say kita nak letak semua. Okay, pos laju masih belum ada. So kita ada Ninja Van, kita ada DHL. Okay, so saya onkan semua. Let's say ni kita kembali balik kepada produk kita tadi. So yang ni let's say saya tak nak JNT. Sebab JNT dia tak postkan Al-Quran. So saya harus pilih courier yang postkan Al-Quran. Jadi kalau anda onkan semua, dia akan keluar semua dekat sini. Okay, so anda perlu enablekan mana yang anda akan guna. Okay, so saya akan pakai CityLink lah. Product can be saved with no shipping. Okay, saya tak boleh nak edit balik. Saya tahu kenapa. Sebab saya baru buat. Okay. So saya hanya tunjukkan macam ni je lah. Menangkan dia masih belum keluar lagi semua. Sepatutnya boleh betulkan. Sekejap So kalau dekat sini, contohlah produk ni kan, saya tekan edit. So dekat sini, kita boleh just toggle on je, toggle on, toggle off. Okay, ini saya ada post laju, and then saya juga ada others. Saya boleh pakai others. Others ni untuk non-SSL, di mana saya boleh post selain daripada post laju, JNT, Ninja Van, CityLink. Saya boleh pakai GDEX. Saya boleh pakai selain lah buku. And then saya kena masukkan sendiri tracking number. Okay. So dekat sini saya tak boleh nak on tadi. Saya tak pasti kenapa. Sedangkan kita dah pun on kan. So kita dah pun on kan. Alright. So kembali balik. Tengok dia dah boleh pakai.
Belum. So tak pastilah, nanti kita cek balik. So untuk yang ni sekiranya anda dah onkan balik tadi. Okay, so anda boleh onkan DHL, anda boleh onkan Ninja Van, anda boleh onkan Citylink, sama macam saya share tadi lah. Okay, so saya kena cek balik nanti. Okay, sebab kalau untuk produk ni memang tak boleh nak pakai JNT. Kan tiba-tiba ada sale sekarang, tak pasal-pasal je saya kena pakai JNT, sedangkan tak boleh. So saya kena betulkan balik ni. So kita akan cek balik nanti. So inilah akan keluar bila anda onkan ke semua sekali. Okay, so nanti anda boleh onkan untuk Citylink, Ninja Van, DHL. Anda nak pakai semua sekali pun tak ada masalah. Okay, so kita cancelkan, discard. Jadi itu saja saya akan share pada hari ini. So selamat upload produk, dan sekiranya anda dah pun upload produk, anda boleh perbaiki anda punya listing lah. Okay, saya harap tutorial hari ini membantu anda semua, dan saya ucapkan terima kasih sebab 1 jam kita buat kelas. Jadi selamat mencuba, selamat berjaya, dan saya doakan anda semua kaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum.